Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 5 Muharram 1445 23/7/2023, kita teruskan bicara kita dalam kitab Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtarah, hikayat fiqh yang terpilih. Di mana dalam kitab hikayat kita ni pada kali ini kisah daripada zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kisah zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. An Abdullah ibn al-Hikayatus sadisatu was-sittun ba'da al-mi'ah. Hikayat yang ke-166. 166. An Abdullah bin Buraidah qal. Cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita tentang Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Umar ni dia suka menyiasat. Suka pergi siasat tentang keadaan rakyat dia pada waktu malam. Menyiasat. Dia pergi jalan tengok ada apa peristiwa pelik yang berlaku dalam masyarakat. Ada apa cerita yang ada, maka dia akan cari. Dia akan siasat. Jadi Abdullah bin Buraidah menceritakan, bainama Umar bin al-Khattab ya'ussu zata lailatin fi khilafatihi fa idza imra'atun taqul. Sedang Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berjalan menyiasat rakyat dia pada waktu malam, zaman pemerintahan dia, mana fi khilafati, mana pada zaman pemerintahan Umar. Fa iza imra'atun taqul, tiba-tiba terdengar suara seorang perempuan yang bernyanyi, nyanyi ataupun kita panggil bernasyid ke, bersyair. Hal min sabili ila khamrin fa ashrabuha aw min sabilin ila Nasr ibn Hajjaj. Ada ke jalan cara aku nak, kalau ada arak aku nak minum? Ni mabuk ni masa ni perempuan kemabukan. Au min sabil, ataupun adakah jalan cara boleh aku bertemu dengan Nasr bin Hajjaj. Nasr bin Hajjaj. Umar dengar. Tengok, rumah dulu bukan macam zaman kita hari ni, banglo. Pagar dia 3 lapis. Dulu rumah buat dengan tanah. Mana kita mungkin buat dengan pelepah tamar je dia punya dinding. Macam kita pondok rumah orang kampung dulu kan. Buat atap dengan buluh. Gitulah suasana. Faqala Umar bila dengar terus menjawab, amma wa Umaru hayyun fala. Umar kata, ingat, kalau Umar masih hidup, tak mungkin benda ini terjadi. Ada rakyat dia minum arak ataupun buat perbuatan zina di Madinah. Umar tanda. Siapa dia ni perempuan ini? Dan siapakah Nasr bin Hajjaj yang digelai oleh wanita? Mesti laki-laki yang orang panggil yang pelik ni. Takkanlah laki-laki koman orang duduk pakat duduk gila duduk menyanyi cari dia. Mesti laki-laki ni comel ataupun penampilan yang digilai oleh wanita lah yang penting. Falamma asbaha sa'ala anhu. Pagi esok Umar panggil dia punya pegawai-pegawai dia. Siapa dia? Nasr bin Hajjaj. Itibi. Mari sini, aku nak kenal dia. Fa'arsala ilaihi fa'iza huwa min ahsani nasi sya'ra. Mari dah Nasir mari. Umar tengok rambut dia comel, panjang rambut.
Padahal perempuan gila pun. Wa asbahihim wajha, muka memang cantik. Orang panggil gapo orang comel ni handsome ke? Smart. Fa amaruhu Umar an yatumma sya'rahu. Umar kata pendek rambut tu, kerat rambut. Umar ni arahan dia jangan duduk cuba nak lawan. Pendek rambut. Fa kharajat jabhatahu. Bila pendek rambut, keluar dahi dia. Dahi. Fazdada husna. Kau comel nampak. Tadi rambut cerabu gitu. Pendek rambut, lagi cantik. Sudah. Fa'amarahu an ya'tamma. Umar kata, mu tak boleh main-main ni. A'tamma ay kawaral imamah. Mu pakai serban lah. Polah serban. Macam tu ayah. Macam pak lebay. Fazdada husna. Lagi comel. Sudah pakai serban lagi cantik. Faqala Umar kata, la walladhi nafsi biyadihi la tujami'ani bi baladin. Umar kata, mu tak boleh duduk di Madinah ni. Tak boleh duduk sekali dengan aku sini sebab boleh menimbulkan fitnah pada wanita-wanita. Fa amarahu bima yuslihuhu wa yasayyarahu ila al-Basrah. Maka Umar lantik dia, hantar dia pergi ke Basrah. Jauh tu, pergi ke Iraq. Kata di pengarang kitab ni, dia kata aslul hikayah sahih. Hikayat hak sahihnya setakat ni. Tapi kalau kita baca dalam buku cerita, buku novel, buku hikayat-hikayat yang ditulis, banyaklah ceritanya. Love dia punya intim sangatlah hubungan dia ni dengan wanita. Tapi hak sahihnya setakat ni. Yang lebih-lebih tu dia panggil hikayat romansiah. Apa dia hikayat romansiah ni? Hikayat cinta-cinta lah, yang betul karut lah. Cerita-cerita romantik yang ditambah-tambah oleh orang yang tidak boleh dipakai. Maka hikayat ni dicerita oleh Ibnu Qutaybah dalam Uyunul Akhbar, Ibnu Hajar dalam kitab Al-Isabah, Ibnu Qayyim dalam kitab Rawdatul Muhibbin, dan lain-lain ulama yang kemudian. Baik, apa yang kita nak faham daripada kisah ini? Dilalatul qissah, dilalatul hikayah. Hikayat ni menunjukkan kepada apa para jemaah sekalian? Khuturatul ikhtilat bainar rijali wan nisa. Bahayanya pergaulan bebas, percampuran di antara laki-laki dengan perempuan, sebab bila bercampur dia akan timbul fitnah-fitnah yang akan datang. Zaman kita ini sama ada percampuran secara fizikal di alam nyata, dan bahaya juga percampuran secara maya pun berbahaya. Jadi sebab itulah kita tak boleh nak berwhatsapp, nak bercek-cek dengan wanita-wanita ni, sebab akan menimbulkan fitnah. Termasuk juga wanita-wanita yang cuba menggunakan pendekatan, tanya soalan kepada ustaz lah, mengadu itu ini. Kita kata ini perbuatan yang tidak baik. Perbuatan yang tidak baik, yang tidak elok. Maka 10 perkara yang dibincangkan dalam kisah ini. Yang pertama, kita nak kenal rawi al-hikayah. Nama dia Abdullah bin Buraidah bin Al-Husayb Al-Hafizul Imam. Seorang yang hafiz, mana hafizul hadis, imam, ahli ilmu orang ni, bukan orang main-main, bukan orang biasa. Syekhu Marwi wa qadiyah. Dia panggil, duduk dia ni qadi di Marw. Nama tempat, nama dia Marw. Abu Sahal Al-Aslami Al-Marwazi wulida, dilahirkan pada tahun 15 daripada hijrah, lepas pada Nabi dah. Nabi wafat tahun yang ke-11, ingat baik. Bersama dengan saudara dia Sulaiman, kembar, pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sakana abuhuma al-Madinah. Ayah dia Buraidah bin Husain ini sahabat, duduk tinggal di Madinah. Summa intaqala ila al-Basrah, kemudian ila Marw. Maka dua beradik kembar ni membesar di Marw, dan mereka menyebarkan ilmu di sana. Kemudian Sulaiman jadi qadha Marw dan meninggal pada tahun 105. Umur dia sudah 90 tahun. Kemudian adik dia pula Abdullah bin Buraidah
jadi qadi di Maru sehingga dia mati pada tahun 115. Baik, itu periwayat kisah. Kita nak pergi sekarang ini kepada siapa? Kepada tuan kisah. Tuan kisah ni nama dia Nasr bin Hajjaj bin Ilat As-Sulami. Bin Ilat As-Sulami min abna'is sahabah. Dia ni anak kepada sahabat Nabi. Ayah dia nama Al-Hajjaj bin Ilat radhiyallahu anhu qadima ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi Khaybar fa aslama. Ayah dia jumpa dengan Nabi di Khaybar. Khaybar ni tahun yang ketujuh ba'dal Hudaybiyah. Nabi kita pergi Khaybar nak tawan Quraisy punya kawasan, dia masuk Islam di sana. Dan dia tinggal di Madinah. Ada rumah dia, wahtata biha daran wa masjidan. Inilah di antara orang yang ayah dia, di antara awal sahabat yang diutuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil zakat di Ma'din Bani Sulaim di Syam, dan dia tinggal di Hims. Kalau masuk waktu perang Syam pun ditulis Homs. Hims, bahasa Arab kata baca bagi bawah Hims. Dan dia termasuk di kalangan orang yang ahli ilmu yang dimuliakan di mana di bumi Syam. Baik, Nasr bin Hajjaj ni tuan cerita kita, anak dia ni Nasr bin Hajjaj, seorang pemuda pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar. Maknanya dia lahir pada akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak dikira sebagai seorang sahabat kerana tak cukup dia punya syarat, tak cukup SOP nak jadi sahabat tu tak cukup. Mungkin dia lahir kecil, tak kenal pun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia Nabi wafat mungkin dia masih dalam baby. Wallahu alam, yang penting dia tidak sahabat, ayah dia sahabat. Dan dia ni Allah Ta'ala anugerahkan Nasir ni cantik, comel rupanya, rupa yang cantik, yang menyebabkan al-awatiq. Dengar ni pelajar-pelajar yang belajar bahasa Arab, al-awatiq. Al-awatiq ni maknanya wanita-wanita di sebalik tabir tu. Anak-anak gadis ni yahtifna bihi, tergila-gilakan dia. Tengok dia ni, dia panggil tergila-gilakan dia, nak sangat dia ke Nasir ni. Wa kana yaqulu syair, dia ni seorang penyair. Wasaba ila ba'dhin nisa, dan dia suka berhubung dengan wanita. Illa annahu lam tuzkar lahu, tapi tidak ada riwayat mengatakan Nasir ini melakukan perbuatan keji ataupun perbuatan zina. Tidak ada riwayat yang menyebut sedemikian. Baik, innama hiya nazawatul hawa, tapi itu adalah merupakan satu, orang panggil godaan nafsu bagi seorang pemuda yang suka kepada wanita, tapi tak adalah riwayat kata dia ni terjebak dengan perbuatan zina, wal'iyazubillah. Kata orang-orang muda ni mudah tergoda, ahlamul yaqazah. Dia panggil dalam bahasa Arab kata ahlamul yaqazah, artinya apa ni, dia panggil mimpi di siang hari lah. Macam itulah, nak kau kata nak minat kau wanita. Baiklah, baik. Yang ketiga, isu yang ketiga, Al-Hakim As-Salih. Al-Hakim As-Salih maknanya pemimpin yang saleh. Seperti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, yuhsinu ikhtiyaril amilin, akan memilih pegawai-pegawai dia orang-orang yang dipercayai, yang tidak hilang kredibiliti, untuk dilantik sebagai pegawai zakat atau pegawai apa-apa saja pegawai yang diperlukan dalam banyak bidang kerjaya yang diperlukan oleh khalifah. Sebab khalifah ni walau hebat setara mana pun, dia tak boleh buat kerja sendiri. Dia tak boleh buat semua benda seorang dia. Macam kita hari ni, kita ada ketua, kita ada pembantu, kita ada penasihat, kita ada penolong, ada setiausaha, ada pegawai khas, macam-macam. Maka yang penting bagi kita nak pilih orang, pilihlah orang yang
yang betul-betul kelayakan, yang tidak memberi perkara yang tidak baik kepada negara. Sepatutnya begitulah kita nak pilih orang, carilah yang tidak ada kes-kes, yang tidak ada tuduhan-tuduhan. Ini tidak asalkan kita dapat kedudukan, tak apalah. Orang yang ada masalah pun kita lantik juga kerana kepentingan untuk kedudukan kita. Allahu Akbar. Maka wa kana Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab masyhur dari sudut integriti. Dalam bahasa orang disebutkan tata kelola, integriti, tata kelola, apa lagi bahasa-bahasa yang diguna pakai oleh orang sekarang ni. Nah, integriti, tata kelola. Jadi kita kata biarlah kita boleh ambil bahasa yang senang sekali dalam bahasa akhlaknya. Dia panggil orang yang mempunyai akhlak peribadi yang baik. Kalau setakat cakap je tata kelola tapi tindakan tak ada tuhala, itu tak jadi. Buah saja, kata orang Kelantan, kata tu bahasa jenis buah saja, kita tak ambil kira yang tu. Kita naknya tata kelola ni betul-betul orang yang menjaga akhlak dan jaga integriti, jaga amanah dan tanggungjawab yang diberikan. Maka Sayyidina Umar pada siang hari sibuk mentadbir negara, dan pada waktu malam dia akan berjalan melihat perkara-perkara yang diperlukan untuk disiasat. Seperti tengok dia berjalan, jumpa orang duduk menyanyi macam ni, ataupun orang duduk buat komplot apa-apa, Umar jalan sendiri radhiyallahu anhu. Maka dia akan pergi tempat-tempat yang dijangka hujung-hujung Madinah, dekat-dekat Masjid Nabi tu, biasalah kan. Sebagaimana Arab kata al-lailu akhfa lil waili. Tengok bahasa Arab ni, tulis sikit, al-lailu akhfa lil waili. Makna pada waktu malam lebih tersembunyi untuk melakukan perkara yang tidak baik. Maka itu banyaklah peristiwa kita dengar kan. Dia ni dulu kita dengar ada cerita seorang wanita yang bernasyid, kalau aku tidak takut pada Allah Ta'ala, bergocang kantil aku ni. Maka Umar siasat. Kenapa? Sebab suami dia pergi berperang terlalu lama sangat nak balik, yang menyebabkan isteri tak tahan, tak sabar di rumah. Maka Umar panggil Hafsah, minta nasihat berapa lama wanita ni boleh berjauhan daripada suami contohnya. Ada banyak benda dan banyak cerita lagi lah. Isu yang keempat, siapakah wanita yang bersyair ni? Siapa dia? Jadi kata pengarang kita ni, aku tak jumpa nama secara spesifik, tidak jumpa. Inilah dalam adat Islam pun orang tak sebut nama-nama orang yang mengaibkan, tak payah sebut. Sebab kita hanya nak menceritakan, nak cerita je, bukan nak cari keaiban orang. Kalau kita nak cari aib orang, bila-bila pun boleh lah. Nak cari keaiban orang bila-bila pun boleh. Tetapi yang kita nak ceritanya iaitulah pengalaman ataupun faedah daripada kisah yang kita nak sampaikan itu. Jadi itu para jemaah sekalian yang perlu kita kena faham. Tapi ada satu riwayat, dia kata perempuan ni datang minta maaf kepada Umar. Nama dia Az-Zalfa. Dia kata nama dia Az-Zalfa. Zalfa ni jangan buh nama. Zalfa ni nama kepada Saghiratul Anf ma'astiwa'il Arnabah. Jadi orang hidung macung, hidung dia macung gitu, perempuan hidung macung. Jadi dia kata bukan nama ni, boleh jadi sifat dia ni, wallahu alam, sifat kepada wanita tersebut. Baik, tak ada masalah lah. Yang pentingnya dalam kata-kata dia yang sangat mendapat perhatian Umar, sebab dia kata hal min sabili ila khamrin fa ashrab. Ada ke siapa-siapa nak bagi aku arak, aku nak minum. Bermakna wanita ni tahu arak. Kemudian dia nak jumpa dengan Nasr bin Hajjaj. Mungkin bagi dia nak buat perhubungan yang tidak baik lah. Jadi ini menunjukkan bahawa pada zaman itu, walaupun di zaman pemerintahan khalifah, maksiat akan ada. Sebab syaitan ni bukannya ia baru. Syaitan ni dia hidup sekali dengan tok kita lagi, tok Adam lagi.
Dia telah menggoda datuk kita Adam dan Hawa. Kemudian berterusan syaitan tu datang. Jadi kita tak boleh kata mujtama' sahabat ni mesti semuanya jadi malaikat. Tidak. Tetapi bagaimana para sahabat menghandle, bagaimana para sahabat mengawal punca-punca keruntuhan akhlak, keruntuhan maksiat, itu yang penting. Jadi kita tak nak kata, oh ni zaman kita, tak apalah, mari penyanyi-penyanyi apa saja ni yang terbaru ni, hak mari wak gila di Malaysia ni, pegang botol arak, jalan tu hoyo-hayang, bercium sama-sama jantan, kita kata ini perbuatan mungkar. Oh, akhirnya kita salahkan penganjur sebab tak ikut SOP. Yang salahnya tangan yang memberi kebenaran itu salah. Tahu dah puak-puak ni perangai huduh. Bukan benda baru. Mereka di mana-mana pertunjukan pun dia sudah buat perangai huduh ni, tapi kita pergi lulus tu kenapa? Sebab itulah tuan-tuan, para penguasa, orang yang ada jawatan, ingat, man sanna sunnatan sayyi'atan, siapa dia menghidupkan satu sunnah, satu amalan yang buruk, menganjurkan satu perbuatan yang buruk, meluluskannya, kemudian orang yang pergi satu stadium, semuanya kau tangguh dosa. Bukannya senang-senang berlepas diri, sekadar mengeluarkan kenyataan, menunjukkan kita ni tegas. Tegas apa tegas? Kau masuk kemudian nak bertegas. Jangan buat masuk benda-benda yang karut macam ni, jangan dibiarkan. Tak kiralah zaman mana, penguasa mana, negeri mana, tolong sekat segala pintu-pintu maksiat, pintu kemungkaran, sekat. Kalau tidak, kita akan merosakkan rakyat kita sendiri dengan perbuatan-perbuatan pertunjukan mungkar, pertunjukan maksiat yang akan menjadi ikutan kepada masyarakat yang sudah pun dalam keadaan parah dari sudut akhlak dan keadaan yang ada sekarang ini. Nas'alullah al-salamata wal afiyah. Kita minta pertolongan dengan Allah untuk menghalang segala perkara yang tidak baik yang dibawa masuk dalam negara kita. Ni nak datang lagi ni. Gapo dia pula nama-nama ni? Haraplah kerajaan batal lah di atas nama Madani. Madani ni sebuah pada tamadun ke, nak sebuah pada kerajaan Madinah ikut Nabi ke sallallahu alaihi wasallam. Kita minta supaya orang yang mendakwa kita ni sebagai Madani batalkan. Abu Anas Madani memohon kepada kerajaan Madani supaya dibatalkan semua program-program maksiat, tak kiralah peringkat pusat ke peringkat negeri, peringkat negara ke peringkat kampung. Semua maksiat kita bantah dengan yang mampu kita dengan mulut, mampu dengan tangan, tak mampu kita mesti bertegas engkar dengan hati kita. Kalau tidak, tak ada iman kita dalam hati. Kalau nak engkar dengan hati pun tak mampu, tak berani. Allahu Akbar. Baik para jemaah sekalian, isu yang kelima, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yastad'i, panggil dia, Nasir, mari sini. Maka dia ni comel. Sayyidina Umar cuba nak kurangkan kecantikan dia tadi. Nak comelkan kecantikan dia. Umar buat macam mana? Umar kata, mu ni rambut panjang kan? Pendeklah sikit. Pendek pun comel juga. Sudahlah. Nak kata apa? Lepas comel, maka akhirnya Umar kata, mu pakai serban lah. Tuan-tuan jangan pelik. Pakai serban dulu bukan jadi pak lebay macam kita lah ni. Lah ni kalau pakai serban pergi tempat yang tu pelik, sebab masyarakat mujtama' al-Arab, masyarakat Arab masa tu memang berserban. Kalau tuan-tuan tengok dalam cerita Arab, cerita jahiliyah, cerita apa tu, Abu Jahal pakai serban. Jadi tidak pelik. Cuma Umar nak kurangkan sikit kecanggihan, tapi lagi serban lagi comel. Nak kata apa? Umar pun sudah dia kata. Jadi Umar buat satu keputusan bahawa mu Nasir tak boleh duduk di Madinah. Aku nak hantar mu pergi ke Basrah. Pergi ke Iraq. Pergi ke Tapi timbul lagi soalan, apa dosa Nasir? Allah Ta'ala yang beri dia rupa dia cantik, tapi kita nak kacau dia, kenapa? Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu al-muhaddats al-mulham, seorang yang Allah Ta'ala pilih dia tu, bagi ilham pada dia banyak. Keputusan dibuat oleh Sayyidina Umar tepat. Maka Allah Ta'ala beri kepada dia keputusan mengikut kaedah yang dipakai oleh para ulama kita ni, dar'ul mafsadah muqaddam ala jalbil maslahah. Menolak kerusakan itu lebih utama daripada menarik kebaikan, maslahah. Macam kita kata sekarang ni, buat masuk penyanyi-penyanyi yang karut-karut ni, untunglah negara, kononnya orang luar, pelancong luar masuk, boleh duit, boleh tu boleh ni. Tapi
kata orang untung segantang, ruginya sepikul. Maknanya boleh sikit ya dia punya hasil, tapi kerugian tu besar. Akhlak runtuh, banyak lagi benda-benda yang kesan yang tak baik akan berlaku pada masyarakat. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dalam farasah dia bahawa Nasir ni memang dia akan digilai oleh wanita sebab dia comel dan dia pun lunak dengan wanita. Tengok wanita hehehe lalu cakap. Maknanya mudah orang panggil mudah menegur orang, mudah macam-macam lah dia punya perangai. Baik, apabila Umar dah siasat, didapati bahawa Nasir bin Hajjaj ini memang digilai oleh wanita, maka dia kata, mu tak sudut sinah Nasir, aku hantar pergi ke Basrah. Di Basrah dia punya amir dia nama Mujashi'. Dengar, amir dia nama Mujashi' bin Mas'ud As-Sulami. Mu pergi jumpa sana, pergi jumpa dia. Bila Nasir sampai di Basrah, dia pergi mengadap Mujashi' bin Nasr kerana anak-anak dia. Rupanya orang ni dikenali kabilah dia. Fa'anzalahu, dia tak apa lah Nasir, mau duduk di istana aku lah. Duduk di, bukanlah istana besar-besar macam zaman kita hari ni. Yang ni duduk di istana dia tu, di rumah dia tu. Isteri dia pula nama Shumailah. Kanat ajmala imra'atin bil Basrah. Masya Allah. Kata orang keluar mulut harimau masuk mulut buaya. Shumailah ni seorang wanita yang paling comel di Basrah. Jadi bila Nasir tengok, dia kenal, dia pun jadi minat pula dengan Shumailah. Shumailah tengok dia, minat juga ke Nasir. Sama-sama comel. Sudah. Kebetulan pulaknya Mujashi' ni ummi, tak pandai baca. Tak pandai baca tapi dia boleh jadi ketua. Zaman tu tak pelik lah, zaman tu bukan ada periksa SPM ke apa ni. Boleh senang. Jadi Nasir dengan Subailah ni dia duduk mai badi tulisan. Tulis atas tanah. Dia kata, inni qad ahbabtuka hubban law kana fawqaki la azallaki walau kanat tahtaki la aqallaki. Sudah. Dia kata, aku suka dengan awak. Kalau aku boleh menguasaimu, aku akan aku akan lindungi, payung awak. Kalau mu di bawah aku, kalau aku di bawah, mana kata-kata cinta. Jadi si Shumailah ni pun tulis jawab wa ana sepatah. Mana aku sama jugalah. Memang dah cintakan awak. Jadi Mujashi' tengok, dia kata, mu tulis apa? Kau tulis apa tulisan tu? Faqalat kataba kam tahlubu naqatakum. Dia kata, bahawa banyak mu perah susu unta memperah banyak mana. Lepas tu dia panggil bini dia. Dia kata, mu tulis apa? Wa ana. Jadi ayat tak selari. Jadi dia tak pakat dua tu nak kelentung, tak pandai. Dia kata ayat tak sama ni. Ayat tak sama. Nampak macam belik ni. Dia pun tudung keluar mu dah, keluar. Dia tudung, dia pergi panggil siapa? Pergi panggil budak-budak ni kutab, budak-budak pasti mari. Baca ni. Hoi, ayat cinta ni. Cinta-cinti sudah berlaku dalam rumah dia. Marahlah dia nya. Maka Nasir pun halau Mujashi' halau Nasir daripada rumah dia, suruh pergi duduk lain. Ini bahayanya, sebagaimana kata ulama, bahayanya percampuran kaum keluarga yang bukan mahram. Kita hari ni kalau anak beranak tak apa masuk rumah. Siapa tu? Tak ada masalah. Itu sepupu saya. Maka Nabi kata sallallahu, dengar ni tuan-tuan dan puan-puan, walaupun sepupu sepapat, kalau bukan mahram jangan dibenarkan masuk tanpa mahram, tanpa kawalan. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum ad-dukhul 'ala an-nisa. Nabi kata, aku amaran pada kamu jangan masuk bergaul dengan wanita sewana-wananya. Faqala rajulun minal ansar, seorang laki-laki Ansar bertanya, afara'aital hama? Ya Rasulullah, afara'aital hama? Al-hama ni sepupu-sepupu.
Qala alhamu al-maut. Sepupu sepapak ni boleh membawa kematian. Maksudnya sebab kita bebas masuk, orang pun tak syak. Siapa dia tu? Rumah mak saudara dia. Mak saudara dia tu mahram, tapi anak mak saudara sepupu pun bukan mahram. Jadi kita kena hati-hati, jangan duk bergaul bebas di situ. Alhamu al-maut. Maknanya sepupu ni boleh membawa kematian lah. Maknanya kalau tidak dikawal, tak ada mahram, pergaulan bebas. Sebab kalau orang lain masuk rumah, orang terkejut, jantan mana masuk rumah? Anak saudara dia tu, cucu saudara dia tu. Cucu saudara dia, tapi yang dalam rumah tu pupu-pupu dia bukan mahram, jadi kena kawal, tak boleh dibiarkan begitu saja. Ada pun cerita-cerita yang panjang lagi yang mengatakan perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang berlaku itu tidak sabit dalam cerita ni. Maka para jemaah sekalian, kalau kita baca dalam hadis-hadis, dalam cerita-cerita orang duk cerita tentang benda karut ni, tak salah kita percaya itu semua cerita novel saja. Cerita Nabi Yusuf pun kalau baca novel Yusuf, Allahu Akbar. Dalam riwayat Israiliyat, ada sahabat saya Dr. Ahmad Najib hafizahullah taala, dia kumpul dalam tesis PhD dia riwayat Israiliyat, mengatakan Yusuf dah buka seluar 12 riwayat ada. Karut semua cerita karut ni. Allah Ta'ala jaga Yusuf sebagai seorang Nabi, tak mungkin berlaku sedemikian. Ini pun dia katanya macam-macam lah. Dia kata si Mujasyid ni biarkan isteri dia bergila dengan Nasr. Dia kata tak mungkin lah sebagai seorang yang gubernur yang dipilih oleh Sayyidina Umar bersifat dayus membiarkan isterinya melakukan perbuatan yang tidak baik dalam rumahnya sendiri. Tidak mungkin. Sebab itulah Mujasyid halau Nasir ni keluar daripada rumah dia, suruh pergi duduk di lain tempat. Dan itu di antara yang penting untuk kita tengok, iaitulah bahayanya percampuran ataupun pergaulan bebas laki-laki perempuan yang tidak terkawal. Allahu Akbar. Jadi si Mujasyid ni dia mati. Mati, kemudian Shumail tadi. Shumail dikahwin oleh Abdullah bin Abbas. Itu yang dikatakan bahawa mereka hanya orang panggil cinta pandangan sajalah, tak ada benda yang tersalah dilakukan. Dan si Mujasyid cepat ambil tindakan. Mana kita kena tengoklah anak-anak kita ni kalau duk mengorak tak tahu kalau duk main berwasak-wasak, bercek-cek sana sini, panggil, tangkap lah, angkat nikah lah, senang. Jangan duduk biarkan mereka bebas begitu. Jadi satu lagi, isu yang ke-8, biasanya ulama beri satu garis panduan SOP. Apa di SOP? Dia kata boleh bercampur iza uminatil fitnah. Ya juzul ikhtilat. Laki-laki dengan perempuan boleh bercampur sekiranya aman daripada fitnah. Cuma bagaimana kita nak nilai fitnah tak fitnah itu? Macam mana kita nak nilai itu? Kalau duduk dengan anak beranak, duduk dengan sepupu dalam rumah bebas, nenek pula entah tidur di mana. Jadi akhir sekali budak-budak akan terjebak dengan perkara-perkara yang tidak baik juga. Eloknya jangan dicampur, jangan ada pergaulan bebas. Maka dalam isu ni ada 3 isu. Nasr bin Hajjaj, rupa comel dia fitnah pada orang wanita. Shumailah ad-Dausiyah juga fitnah. Maka mereka ni tidak boleh lagi, kata di para ulama, salahnya Mujasyid dibenarkan waris dia ni, Nasr, masuk bebas dalam rumah dia. Kononnya orang jauh mari, seorang pengembara, orang yang asing, jauh daripada keluarga, boleh tak? Kita tetap tidak boleh membiarkan perkara yang berlaku itu. Itulah dia kata khata' Mujasyid as-Sulami, sebab dia tasahul dalam masalah yang berlaku ini. Jadi ada orang kampung macam tu lah, ada. Oh, mari. Mana abang dia mana? Tak ada, dia pergi kerja. Masuklah. Tidak boleh, dalam Islam tidak dibenarkan. Kalau kita pergi mana-mana rumah orang yang suami tak ada, jangan masuk. Walaupun dia buka pintu, masuklah. Tak apa. Abangmu orang
kenal ke orang baik ni, masuk je haji ustaz. No. La, duduk kat luar. Tunggu suami tu balik. Kalau kecuali kita datang dengan isteri kita ke, kan, ada mahram yang bersama, lain sikit dia punya kedudukan. Baik, isu yang ke-9, masalah ikhtilat, pergaulan bebas zaman kita ini, saya pun tak tahu, tidak terkawal lagi lah, tidak terkawal lagi. Kadang-kadang kita rasa banyak benda yang kita kena muhasabah. Banyak benda yang kita muhasabah. Percampuran pelajar-pelajar laki-laki perempuan. Kalau boleh diasingkan, asingkan. Percampuran pegawai-pegawai ni. Kadang-kadang kita ni pegawai nak pergi buat keluar kawasan, nak pergi tengok sana sini, berdua dengan laki-laki. Tidak sepatutnya. Waktu rehat nak keluar pergi makan dengan kawan-kawan laki-laki, bercampur. Kita kata kita dibenarkan untuk keluar rumah untuk mencari rezeki, tapi tidak dibenarkan untuk berikhtilaf, berjalan ke sana sini. Hati-hati. Banyak perkara yang boleh membawa kepada sekarang ni pula satu fenomena pula. Kalau nak forum perdana, program-program reality ni, laki-laki sebelah, perempuan sebelah. Yang kita tak tahannya, ustaz dijemput untuk menjawab soalan-soalan dalam mengulas isu-isu semasa, tapi pengacara TV tak tutup aurat. Habis kita nak tegur siapa sekarang? Nak tegur masyarakat kan, nak tegur mek ni duduk depan kita ni. Pernah ada ustaz-ustaz kita bila masuk dalam TV tersengih-sengih dengan pengacara yang tak tutup aurat, bila kita tegur, netizen pula marah kita. Sempit ni pemikiran ustaz ni, kampung. Kenapa pula kita tetamu dia pun dia kena hormatlah kepada kita. Awak nak ajak saya, tapi janganlah pula awak tak tutup aurat. Tutuplah aurat dulu, barulah kita bincang tajuk isu-isu yang kita nak bincangkan. Ni ada program belajar Quran laki-laki perempuan, yang duk TikTok ni, ustazah-ustazah muda-muda ni, comel-comel ni, nak mengajar tajwid. Bila mengajar tajwid ni kena tengok mulut syafahi, dia panggil talaqi, syafahiyan, tengok mulut ke mulut. Tengok mulut orang ni tak, yalah, marilah naz'ah syaitan tu ke mana-mana pun. Sebab itulah saya sendiri, saya mengesyorkan supaya walaupun kelas pengajian Al-Quran yang berinteraksi di antara dua hala, pilihlah, yang laki-laki pilih ustaz, yang perempuan pilih ustazah. Tak usah duk campur aduk, tak usah duk campur. Dia kata ustaz ceramah ni sama, saya satu hala je, saya tak tengok siapa ada kat depan ni. Yang saya tahunya saya seorang ya. Di depan saya ni ada kamera, ada jururakam seorang, itu je saya tahu. Kita tak tahu siapa. Jadi lain. Jadi eloknya kalaulah kita sebab itulah dalam sah solat, waktu solat yang tak ada sitarah, tak ada dinding, tak ada pemisah, Nabi kata khairu sufufin nisa'i akhiruhun. Sebaik-baik sah wanita di belakang. Sebab apa? Lagi jauh daripada laki-laki, lagi baik. Ini kita pula cari pula nak belajar ini dengan guru ustazah kita laki-laki, nak forum perdana pula campur laki-laki perempuan sepentas, duduk atas depan laki-laki depan dalam masjid tersengih-sengih. Kadang-kadang ustazah setonggang pun tak pakai. Tuan-tuan dan puan-puan setakat lengan nampak aurat. Ini nak ceramah apa macam ni? Kita sebelah nak tegur ke tidak? Kalau tegur kan malu kawan, tak tegur kan tak menjalankan tugas. Banyak benda-benda yang masalah yang berlaku sekarang ni, yang kalau kita muhasabah, kita dianggap kolut, dianggap sebagai orang pondok, orang kampung yang tidak matang dan sebagainya. Maka yang terakhir sekali, kita mengatakan gerakan-gerakan woman lib ataupun gerakan hak asasi wanita, semua sini tak usahlah duduk gerak-gerak asasi. Kita ni ada jantina yang telah letakkan laki-laki ada, perempuan ada, duduklah dalam kelompok masing-masing. Terimalah hakikat realiti bahawa kita ni wanita tak usah rempuh masuk dalam kawasan laki-laki, kita laki-laki juga tak usah masuk dalam kawasan wanita. Anas sendiri secara peribadi cuba menggunakan tata kelola ini, terutama sekali bila kita berjalan ramai-ramai dengan kumpulan, dengan pelajar-pelajar kita, dengan waktu rehlah contohnya, ramai-ramai jalan. Waktu kita nak kuliah tu, bagilah orang laki-laki duduk depan, biar wanita belakang sikit. Ni masalahnya laki-laki duduk jauh, wanita yang mari duduk keliling kita. Waktu nak ambil gambar pula, ustaz gambar. Tak boleh macam ni.
nak bergambar dengan ustaz lah, nak macam-macam. Kita kata ambil berkat ustaz dengan ilmu dia, bukan ambil berkat berselfie dengan ustaz, jangan. Ni banyak. Ana baru ni ana tengok musim haji bila hajah kita ni. Tengok ada selebriti mari. Oh, dia ni sebutlah nama penyanyi ke pelakon ke. Boleh kita selfie depan Masjid Haram tu. Nak selfie dengan haji ni, haji pelakon ni. Suami tu kami gambar, saya kata lah, kalau nak sangat bergambar, biar suami duduk sebelah si selebriti, biar dia jauh sikit. Ni tidak, suami sengih ambil gambar, biar dia ada dekat sikit. Aduh, macam mana punya gaya hidup macam ni. Kita di tanah haram pun tak haram, di tanah halal pun tak haram. Kita kata Allahul Musta'an, Allah Ta'ala lah yang menolong kita untuk melaksanakan tugas yang agak sukar. Jadi satulah sana beri nasihat peringatan kepada haji dan hajah, muslimin dan muslimat, supaya jaga penampilan kita, jangan terlalu orang panggil mesra sangat, kan? Biarlah kita ada had, ada batasan dalam pergaulan kita. Tengok apa jadi dengan cerita Nasr bin Hajjaj dengan wanita yang telah disebut beberapa kisah ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, kita insya-Allah kita akan sambung siri akan datang Al-Hikayatus Sabi'atu Was-Sittun Ba'dal Mi'ah, hikayat yang ke-167 dalam siri akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.